Pada 27 Januari 2021, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan kajian terbaru mereka tentang respon rakyat Malaysia tentang pervaksinan COVID-19. 16% daripadanya tidak bersetuju untuk menerima vaksin. Impak ini menjadi tamparan hebat kepada kerajaan Malaysia bagi mencapai imuniti berkelompok dalam menangani wabak COVID-19 pada tahun tersebut. Isu masyarakat Melayu yang terlalu ragu dengan vaksin ini bukanlah isu yang sangat baharu. Masa British menjajah lagi, isu ini tidak pernah selesai sehinggakan orang British sendiri pelik dan hairan dengan masyarakat Melayu di mana mereka lebih percaya dengan unsur sihir, tangkal dan tidak juga agama untuk merawat penyakit. Jadi, bagaimana pihak British menarik minat masyarakat Melayu agar mereka berpandangan terbuka dalam menerima suntikan vaksin? Nama saya Muhammad Aiman bin Muhammad Razali, nombor matrik 01DDT22F1028 dari kelas DDT1D akan membincangkan bagaimana masyarakat Melayu dahulu tidak menerima vaksin. Sebelum kedatangan Islam, kepercayaan masyarakat Melayu adalah berasaskan animisme dan dinamisme. Berdasarkan kepercayaan animisme ini, setiap objek yang dikatakan mempunyai jiwa, roh dan semangat yang tersendiri. Manakala, mengikut kepercayaan dinamisme pula, masyarakat Melayu mempercayai setiap makhluk dan objek yang tidak bernyawa mampu memberikan kesan yang positif dan juga negatif kepada manusia. Kesan kepercayaan ini wujudlah pantang larang nenek moyang kita dalam budaya Melayu. Korang masih terfikirkan pantang larang yang ibu bapa korang pesan dekat korang dulu? Contohnya macam jangan duduk atas bantal, nanti naik bisul. Siapa tak pernah dengar ni, tipulah. Kecil-kecil dulu, mesti korang pernah buat dulu kan? Lepas tu kena marah dengan nenek. Sebenarnya, di sebalik pantang larang tu, mesti ada sebabnya. Contohnya, takut sarung bantal tu cepat koyak. Yelah, mana taknya. Sarung bantal dulu kan dijahit sendiri. Tambah pula kita duduk atas bantal tu. Pada zaman jajahan British, pihak British sendiri boleh katakan pantang larang orang Melayu dahulu untuk menakut-nakutkan masyarakat semata-mata. Menurut Skid, masyarakat Melayu dahulu menyeru dewa-dewa Hindu bagi tujuan mengetahui masalah penyakit yang dihidapi. Melalui upacara keagamaan, masyarakat Melayu turut membesarkan raja-raja yang dianggap sebagai penjelmaan dewa-dewa. Itulah yang dikatakan sebagai konsep Dewa Raja. Ada kemungkinan hal ini mendorong kepada kepercayaan tentang konsep daulat atau tulah, bila mana mereka mempercayai bahawa kemurkaan raja akan turut membawa kesan kepada kesihatan dan kehidupan mereka. Pada ketika itu, apabila kita cerita tentang perubatan barat kepada masyarakat Melayu dahulu, mereka akan memandang rendah kepada pegawai perubatan barat. Untuk perubatan tradisional Melayu, mereka mengikut amalan para bomoh dan tok dukun sejak beberapa abad dahulu. Mereka menggunakan bahan-bahan yang berasal daripada tumbuh-tumbuhan dan herba. Sebagai contoh, daun hempedu bumi digunakan sebagai ubat tahan sakit dan boleh juga digunakan untuk melegakan batuk. Lain pula dengan teknologi perubatan barat, mereka menggunakan alatan yang sangat canggih, mempunyai pegawai perubatan yang terlatih dan pusat perkhidmatan kesihatan sendiri. Jadi, di sinilah yang menjadi topik hangat kita dalam video kali ini, iaitu bagaimana adat dan agama sedikit sebanyak mempengaruhi proses dan prosedur dalam perubatan barat zaman dahulu. Perubatan barat sedikit demi sedikit diterima oleh masyarakat Melayu. Perkara ini bermula apabila pihak British mendapati bahawa pegangan masyarakat Melayu terhadap agama Islam mempengaruhi penerimaan masyarakat Melayu terhadap perubatan barat. Sebagai contoh, wanita Melayu Islam hanya menerima rawatan daripada pegawai perubatan wanita sahaja dan enggan dirawat oleh pegawai perubatan lelaki meskipun dalam keadaan yang sangat kritikal. Hal ini kerana ajaran Islam mengatakan bahawa sentuhan antara lelaki dan wanita yang belum berkahwin adalah tidak dibenarkan. Apabila pihak British mendapati bahawa masyarakat Melayu sangat mementingkan dari segi hukum hakam agama Islam, usaha pihak British bagi melantik sekurang-kurangnya seorang pegawai perubatan wanita di setiap negeri-negeri Melayu bersekutu untuk merawat pesakit wanita sahaja. Terdapat dakwaan bahawa masyarakat Melayu turut mempunyai pandangan yang negatif terhadap vaksinasi yang mungkin dikaitkan dengan sentimen keagamaan walaupun ia tidak dibuktikan oleh kerajaan British. British pun tak ada cerita apa-apa pasal keburukan vaksin ni.
Masyarakat Melayu pula yang menggembar-gemburkan yang kononnya vaksin ni boleh membahayakan kesihatan. Impak daripada kesan ini, masyarakat Melayu dahulu tidak mengambil endah amalan vaksinasi ini. Selepas pihak British tahu masyarakat Melayu tidak mahu divaksinkan, mereka mewajibkan semua rakyat negeri-negeri Melayu bersekutu untuk mengambil vaksin. Walau bagaimanapun, usaha pihak British untuk melantik kaki tangan berbangsa Melayu untuk memberikan penerangan tentang vaksinasi ini akhirnya membuahkan hasil apabila terdapat peningkatan yang sangat ketara bagi peratus pemvaksinan di kalangan masyarakat Melayu. Khidmat Mufti juga turut digunakan bagi menerangkan hukum vaksinasi pada pandangan agama, khususnya untuk rakyat yang ingin menunaikan haji. Sebagai penutup wadah perbincangan kita, faktor budaya dan agama tidak dapat dipisahkan dalam isu sistem perubatan tradisional masyarakat Melayu. Pengaruh agama dan adat dalam penerimaan masyarakat Melayu terhadap perubatan barat juga turut dipersoalkan, memandangkan kedua-duanya mempunyai impak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat Melayu. Perubahan positif mula dapat dilihat dari segi respon masyarakat Melayu apabila sensitiviti mereka turut diambil kira dalam penyediaan perkhidmatan kesihatan oleh pihak British. Akhir kalam, kita seharusnya mengambil iktibar pada masa kini agar menjadi masyarakat yang aman dan sejahtera serta dipandang tinggi oleh negara luar. Itu sahaja daripada saya untuk video kali ini. Saya harap perkongsian saya memberi manfaat kepada anda semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton.